walaupun ramai di luar sana yang mengejek lebuh raya dengan berbagai-bagai ejekan. Antaranya, kalau tak ada duit, tak payah buat lebuh raya. Yang kedua, kalau setakat nak minta sedekah, sampai kiamat pun lebuh raya ini tak boleh siap. Yang ketiga, lebuh raya kerja kerajaan pusat, kerajaan negeri tak payah berangan-angan nak buat lebuh raya. Yang keempat dan yang kelima dan keenam tu tuan-tuan boleh tengok dalam internet, website dan lain-lain. Pada waktu pelancaran lebuh raya ini, Yang Amat Berhormat telah mengimamkan Tok Guru, telah mengimamkan solat hajat di tapak projek ini. Dalam solat hajat tersebut, beliau berdoa dengan doa yang maksur daripada Nabi SAW. Minal yakin ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, wa minal yakin ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Doa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW ini bermaksud antara lain, berikanlah kami keyakinan minda, keyakinan diri, sehingga segala cabaran kehidupan ini adalah kecil dan remeh. Nak membinakan keyakinan diri inilah, keyakinan diri bahawa Kelantan boleh membebaskan dirinya daripada penganak-tirian, diskriminasi, marginalisasi, dipinggirkan dan diketepikan dan diugut. Kalau nakkan pembangunan, mesti bersama Barisan Nasional. Kalau terus dengan PAS, lebuh raya tidak ada, pelabuhan tidak ada, international airport tidak ada, kemudahan-kemudahan tidak ada. Saya selaku anggota kerajaan merasai penderaan itu sejak daripada tahun 1990, baik dalam kata-kata maupun dalam tindakan kerajaan pusat. Khususnya dalam kes lebuh raya Kota Baru Kuala Krai ini telah diangkat oleh kerajaan negeri untuk dipertimbangkan oleh kerajaan pusat sejak daripada rancangan Malaysia yang kelima. Rancangan Malaysia yang kelima kosong, yang keenam hampa, yang ketujuh tidak disenaraikan, yang ke-8 tidak ditimbangkan, yang ke-9 ia telah diluluskan dan dimasukkan ke dalam rancangan Malaysia ke-9, dan kontraktor yang berkenaan Padang Maju, Padang Indah, Padang Maju, Bina telah pun dilantik oleh Kerajaan Persekutuan untuk bina, design and build lebuh raya ini dengan kos permulaan 1.8 bilion ringgit dan telah diangkat menjadi 2.3 bilion ringgit. Kita telah dikunjungi oleh pemaju ini. Ukur telah dilaksanakan. Survei dibuat oleh 3 konsultan. Desain jalan ini telah dilakukan. Bahkan kelulusan akhir telah diperolehi dan dijangka siap pada 31 hari bulan 12 2008. 2008 berlalu, 2009 berlalu, 2010 berlalu, 2011 berlalu. Sebagaimana yang berlalu rancangan Malaysia yang saya telah sebutkan tadi. Dalam rancangan Malaysia yang sebelum, di bawah naungan Yang Berhormat Perdana Menteri, Perangkat Menteri Hal Ehwal Wanita, telah menggugurkan lebuh raya ini daripada senarai. Saya telah diarahkan oleh Tok Guru berjumpa dengan Tan Sri Noor Yaakob bersekali dengan pegawai-pegawai kami. Dalam rayuan tersebut kami telah sebutkan antara yang terpenting bagi negeri Kelantan ialah lebuh raya.
Jawapan Tan Sri ialah peruntukan tidak ada. Telah habis untuk NFC, habis untuk beli shopping, habis untuk beli senara-senara yang panjang yang tuan-tuan lebih arif daripada saya. Saya telah diminta oleh Tok Guru, mungkin rakan-rakan lain tahu ataupun tidak tahu, tidak kurang daripada 3 kali untuk melaksanakan lebuh raya. Bila permintaan ketiga telah dibuat, kami telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa penasihat yang terdiri daripada pakar-pakar lebuh raya yang pernah terlibat dengan pembinaan lebuh raya di dalam dan luar negara. Sejak daripada bulan Julai 2011, sejak daripada itu kertas esko diangkat berkali-kali ke dalam mesyuarat esko Kerajaan Negeri Kelantan. Siapa-siapa kata lebuh raya ini tak ada kelulusan, orang tersebut adalah antara yang paling tolol sekali dalam dunia ini. Bagaimana kita nak buat lebuh raya ini? Yang pertama ialah memecahkan minda kita semua. Janganlah mentang-mentang ia yang bernama lebuh raya, maka kerajaan negeri tak boleh ada kuasa nak buat. Mesti tunggu ihsan kerajaan pusat. Pecahkan minda itu. Jangan rasa kita adalah terlalu kecil. Negeri yang diberikan kuasanya oleh Allah SWT, kita boleh bentangkan seluas langit kalau jiwa kita kuat. Sebab itu Allah berkata, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah keadaan kamu sehingga kamu mengubah apa yang ada dalam minda kamu, dalam jiwa kamu, dalam pikiran kamu. Ma bi anfusihim. Jiwa kita selama ini lebuh raya adalah kerja kerajaan pusat. Tetapi mengikut rakan-rakan saya dalam jawatan kuasa penasihat lebuh raya itu sama dengan jalan raya. Cuma dia besar sedikit dipanggil lebuh raya. Kalau orangnya menjadi jahat dan kejahatannya besar, itu dipanggil hantu raya. Dan itu kita berikan kepada UMNO Barisan Nasional. Bahannya adalah batu, tapak iaitu tanah, pasir untuk gaul seni, dan juga besi dan minyak tam. Itu bahan asas buat lebuh raya. Bukan nak buat Apollo roket naik ke bulan. Ini orang buat hari-hari. Kalau jalan kampung kita panggil jalan kampung, tapi kalau besar itu kita panggil lebuh raya. 1.8 bilion baik, 2.3 bilion baik, ini harga Barisan Nasional. Harga Barisan Nasional telah kita semua tahu selalu menjadi lebih besar daripada yang sebenar. Dalam laporan audit, kru harga RM30 dibeli oleh Kerajaan Barisan Nasional RM30,000. Jadi kalau kita kata ini 2.3 bilion, kita gelap fikiran, tak boleh macam itu. 2.3 bilion sebutan Barisan Nasional. Kuari adalah milik kerajaan negeri, free. Pasir ada dalam sungai, ambil. Tanah, sebahagian tanah kerajaan, sebahagian lagi adalah tanah orang kampung. Lebih kurang anggaran dia, keluasan tanah panjangnya 73 km itu, kalau diekarkan dia 573 ekar. Adakah kerajaan negeri Kelantan tak ada tanah lebih daripada 573 ekar untuk kita tawarkan pada rakyat jelata yang terkena pengambilan tanah ini untuk kita tukarkan dengan tanah yang lain? Jadi di Macang sahaja kita kenal pasti ada 200-300 ekar tanah. Kawasan-kawasan lain lagi ada. Tanah-tanah ini kita akan pecahkan lot, letakkan pelang, jalan dan lain-lain, dinilaikan, rakyat jelata diberi pilihan. Kalau tanah dia nak diganti dengan tanah, dia boleh ambil tanah ini yang kita panggil land swapping ataupun
kita panggil title of the land untuk kita agih-agihkan, land certificate untuk kita agih-agihkan. Jadi kos pengambilan tanah insya Allah berkurang. Yang tak nak tukar dengan tanah, dia nak duit, tidak mengapa, kita akan berikan dia duit insya Allah. Jadi kos pengambilan akan menjadi lebih jimat. Cara kita membina jalan ini tak sama dengan cara Barisan Nasional. Habis minyak tar bagaimana nak beli, sini nak buat jambatan bagaimana nak beli. Alhamdulillah kita mengatur cara-cara pembiayaan tersebut, dan kita bagikan lebuh raya ini pada dua fasa. Fasa yang pertama 43 km, fasa yang kedua selebihnya, kecuali daripada Pasir Hor ke Kota Baru kita buat penyuraian, kajian penyuraian trafik semula untuk menjimatkan kos yang dulunya dalam anggaran Barisan Nasional 500 juta, tapi kita buat satu pelan yang lain, dan insya Allah kos tidak akan sampai jumlah tersebut. Baik, bagi fasa yang pertama 43 km, harga anggaran lebih kurang adalah 700 hingga 800 juta ringgit. Yang ini kita mencari pembiayaan. Ramai orang tanya, apa, bagaimana kerajaan negeri nak bayar? Yang pertama, kerajaan negeri memang ada aset. Macam kita kata ladang sawit, yang saya jadi pengurusi PMPK sawit. Selama ini kita sumbangkan kepada kerajaan negeri tiap-tiap tahun. Ladang Sungai Terah, tahun lepas dia untung 21 juta. Tahun ini dia jangka untung dalam 20 hingga 30 juta ringgit. Adakah sukar bagi syarikat-syarikat ini memberikan kepada kerajaan negeri sumbangan 10 hingga 20 juta ringgit satu tahun untuk satu tempoh, dan dengan itu kita memberi wang untuk membiayai lebuh raya dalam satu tempoh 25 tahun. Bila saya sebut 25 tahun, orang UMNO kata jalan Tok Guru Aziz ni siap 25 tahun. Bukan jalan siap 25 tahun, jalan dijangka siap 3 tahun, tetapi pembiayaannya selesai 25 tahun. Anwar Musa kata dia dah kira rakyat Kelantan kena tanggung RM1,800 satu orang untuk buat lebuh raya ini. Saya nyatakan bahawa kita mempunyai cara-cara pembiayaan yang tidak membebankan rakyat jelata. Dan jalan raya ini Tok Guru daripada awal lagi, termasuk masa Padang Indah datang dulu, pertanyaan Tok Guru ialah adakah lebuh raya ini kena tol ataupun tidak. Bila jawab tak kena tol, itu baru diizinkan. Yang ini pun Tok Guru kata tanpa tol. Ramai orang heran macam mana lebuh raya boleh dibuat tanpa tol. Saya sekarang pula heran macam mana lebuh raya mesti kena tol. Dalam kes kita, alhamdulillah, kita ada besi. Alhamdulillah Allah keluarkan besi untuk Kelantan. Walaupun ramai orang belum tahu, tapi saya melalui konsultan, estimate yang paling rendah di pusat besi Kelantan adalah 50 juta tan. 50 juta tan. Yang paling rendah, yang konservatif. Yang paling tinggi saya tak sebut hari ini. Kalau saya sebut hari ini, setengah daripada tuan-tuan mungkin pengsan, termasuk Datuk Mustafa Muhammad sendiri. Kerana selama ni dia anggap lebuh raya ni Tok Guru tak boleh buat. Kerana tu dia hantar kereta buruk dan sikul dekat pejabat SQC. Bagi UMNO yang mengejek, dia orang kena ingat apa yang telah berlaku dalam kes Bahtera Nabi Nuh. Bila Nabi Nuh AS nak buat Bahtera, ramai yang skeptikal, yang negatif, yang pesimis, yang tak percaya, yang memperlekeh, yang menghina. Mereka kata Nabi Nuh bukan arkitek, apatah lagi arkitek perkapalan. Macam mana dia nak buat kapal? Lepas tu dia buat kapal atas daratan, nak belayar ke mana? Dia buat kapal musim kemarau. Buat apa kapal atas daratan musim kemarau? Banyak soalan-soalan itu dikemukakan dalam Facebook pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Tapi kalau Nabi Nuh nak jawab satu-satu ni, sampai petang pun tak habis. Nabi Nuh membulatkan tekad, dia nak buat kapal ini. Persoalan itu akan dijawab bila nanti kapal ini siap. Tak payah jawab sekarang. Kita jawab melalui tindakan, bukan melalui orang panggil cakap-cakap semata-mata.
Bila kapal Nabi Nuh siap, dia lagi tinggi semangat menghina Nabi Nuh AS. Diperintahkan oleh ketua parti yang menentang Nabi Nuh untuk rakyat jelata buang air dalam kapal Nabi Nuh. Ini semua orang tahu. Sehingga yang buta OKU pun dipaksa naik kapal itu pergi buang air. Ditakdirkan Allah SWT, orang itu jatuh dalam kapal. Dan bila terkena najis, mata yang buta dapat melihat. UMNO yang buta hati ini hanya boleh kelip mata mungkin bila nanti lebuh raya kita siap dan mereka lalu dalam lebuh raya tersebut. Masa tu dia akan kata, Masya Allah, Tok Guru memang jauh ke hadapan. Jadi kalau Nabi Nuh pada 1000 tahun dulu memerlukan satu teknologi untuk kemaslahatan ummah dengan membina sejahtera yang diperlekehkan, satu sebab adalah kerana jurang minda dan jurang pandang ke hadapan di antara Nabi Nuh dengan umat. Dan kerana itu yang ikut Nabi Nuh 36 orang saja. Yang lain-lain itu adalah berbagai-bagai jenis haiwan, spesies-spesies yang ada di muka bumi ini, dan mereka adalah antara penumpang kapal dan bahtera ini. Kalau Nabi Nuh 1000 tahun dulu orang boleh pelekeh, lebuh raya rakyat Tok Guru ni ada seorang pelekeh, saya tak heran langsung. InsyaAllah kita akan buktikan dengan izin Allah. Kalau pilihan raya lagi lambat, lagi seronok kerana lebuh raya ini, kalau kita siap 30 km sahaja sebelum pilihan raya ini, saya nak tengok muka Mustafa Muhammad di mana, muka Datuk Awang Adik di mana, muka pemimpin-pemimpin UMNO di mana. Jadi 50,000 tan tadi saya telah siapkan satu kertas untuk mengenakan cukai tambahan. Sekarang besi dah mula keluar di Kelantan. Pada tahun lepas 1 juta tan metric tan. Kalau kita kenakan bayaran tambahan kerana mereka sekarang boleh guna pelabuhan Tok Bali. Cuma SMS datang pada saya, orang kampung di Tok Bali pula komplain, lori banyak sangat, berdebu Tok Bali. Jadi saya kena buat lebuh raya baru, sambung daripada lebuh raya Kuala Krai ke Tok Bali, insya-Allah. Pelabuhan Tok Bali atas inisiatif Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuan-Tuan Sultan. Pelabuhan Tok Bali ini telah kita senaraikan sekali dengan lebuh raya ini. 6 perkara asas. Tok Guru sendiri jumpa dengan Tun Dr. Mahathir. Semasa Tun Dr. Mahathir masih jadi Perdana Menteri. Hari ini Tun Dr. Mahathir telah berangan-angan untuk duduk di penjara Kajang seperti mana disebut oleh beliau. Dia tak takut Pakatan Rakyat mentadbir negara. Yang dia takut ialah Pakatan Rakyat memenjarakan dia dengan tuduhan yang salah. Bermakna dia telah berkira-kira kerana senarai kesalahan itu ada di tangan beliau, ada satu di tangan saya. Baru ni saya dah beri satu pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi dia tahu senarai tersebut. Apa kesalahan dia? Saya ada satu senarai, termasuklah senarai yang Dr. Awang Adik yang belum jawab tempoh 21 hari dah dan dekat. Dia beri saya tempoh 21 hari. Saya sudah Nasution bagi dia tempoh 21 hari. Saya akan jawab sehari sebelum 21 hari. Saya nak Awang Adik jawab apa yang disebut ultimatum oleh Saifuddin itu sama tempoh dengan dia berikan pada saya. Dalam kes lebuh raya kita, insya-Allah, bila ada pelabuhan Tok Bali yang disenarai oleh Tok Guru masa itu, pelabuhan Tok Bali International Airport, lebuh raya tengah yang kita panggil Spine Road, lebuh raya tulang belakang, dan 3 perkara yang lain. Semuanya tidak diluluskan oleh Tun Dr. Mahathir. Tidak diluluskan oleh Tun Dr. Mahathir, tetapi dengan inisiatif Tuan-Tuan Sultan Kelantan, pelabuhan telah bermula. Pada hari ini 40,000 tan seminggu bersih diekspor ke China melalui pelabuhan Tok Bali. Buat pertama kali, alhamdulillah. Dan dalam sebulan lagi akan meningkat 100,000 tan. Kalau saya ambil RM15 satu tan tambahan, saya akan dapat 1.5 juta tan seminggu. Bermakna saya dapat 6 juta tan satu bulan. Dan saya akan dapat lebih kurang 60 juta tan, 60 juta ringgit satu tahun. 60 juta ringgit satu tahun,
kali 15 tahun itu sudah 900 juta. Fasa pertama lebuh raya saya hanya 800 juta ke bawah. Adakah selalu sukar untuk membina lebuh raya? Kalau kita menguruskan aset kita dengan amanah, tertib, jujur, berkesan, efisien, insya-Allah pada rakan dan teman saya berpesan, amanah ini perlu dijaga. Kalau kita menguruskan amanah ini dengan baik, Kelantan bukan saja kecil untuk membebaskan dirinya, tetapi dia juga cukup besar untuk membebaskan ummah seluruh. Kelantan is too small to free itself, but it's big enough to free the whole ummah. Dengan syarat kita menguruskan hasil mahsul kita dengan terma yang paling baik. Saya juga telah menyiapkan satu kertas supaya potensi besi ini ditender secara terbuka dengan 5-6 prasyarat. Yang pertama ialah harga yang terbaik, kemampuan syarikat dari segi kewangan dan teknikal. Yang ketiga, dia kena mempunyai dana kuasa ataupun pemrosesan bila memproses besi ini di Kelantan. Yang kelima, dia kena guna pelabuhan Tok Bali. Dan yang keenam, besok orang bertanya saya, maintenance-nya bagaimana? Entah nak buat lebuh raya 800 juta, 800 juta pun entah tak boleh cari. Maintenance jalan esok nanti berlubang macam mana? Pada rakan dan lawan, usahlah bincang maintenance itu sekarang. Kalau kita boleh buat lebuh raya, tak sekala maintenance itu kita tak boleh buat. Kalau kita belum kahwin dan dibawa ke berbagai-bagai masalah, bakal mertua kita ni tengahnya lumpuh, yang pula adik dia pula OKU, yang ini pula tak ada kerja, habis dah kita sampai kiamat kita tak kahwin. Kahwin macam mana nak jaga anak, Pak Samad dah tahu, saya pun tahu, tuan-tuan pun tahu, hadirin di sini tahu. Satu caranya ialah kita kenakan dedicated user, pengguna dedicated, iaitu besi yang nak dihantar ke Tok Bali tadi, dia lalu ke mana? Kalau dia dikeluarkan di Kuala Kerai, dia kena lalu lebuh raya saya. Saya akan kenakan dia bayaran yang berpatutan bagi lori-lori besi yang nak menggunakan lebuh raya ini. Bagi rakyat jelata yang marhain, mereka boleh lalu dengan percuma. InsyaAllah maintenance kita selesai. Habis kenapa kutip wakaf? Kenapa wakaf dikutip kalau dah ada cara-cara pembiayaan? Kita kutip wakaf kerana nakkan lebuh raya ini bukan hanya lebuh raya sama dengan lebuh raya plus. Tun Dr. Mahathir buat lebuh raya berapa bilion habis di situ. Kita nak sambungkan lebuh raya ini ke akhirat juga. Apa yang kita bangunkan di dunia ini bersambungan dengan hidup kita yang satu lagi. Bagaimana cara? Ialah kita membuka peluang kepada semua pihak menderma dalam bentuk wakaf bagi lebuh raya ini, yang kita akan gunakan untuk beli batu walaupun sedikit, beli minyak walaupun 1 tong, buat jambatan walaupun sebuah. Ini semua insya-Allah akan menjadi sedekah kita yang berpanjangan. Selagi mana dunia ini belum kiamat, lebuh raya ini masih digunakan, insya-Allah pahala kita akan berterusan, dan dengan itulah wakaf dibukakan. Tetapi orang sebelah sana kata, bila kita buka wakaf, kita tak ada duit nak buat lebuh raya, terpaksa minta sedekah daripada orang ramai. Jangan permainkan dengan kuasa sedekah. Jangan permainkan dengan wakaf, kekuatan wakaf. Dalam sejarah umat, wakaf telah dikembangkan begitu hebat sebelum kita dijajah. Sehingga universiti-universiti, bahkan binatang-binatang di Turki bawah kerajaan Utsmaniyah di musim dingin, mereka tak cukup makanan, mereka dijamu dengan makanan yang diwakafkan oleh umat pada waktu itu. Apatah lagi sebuah lebuh raya. Pedulikan Barisan Nasional yang sentiasa dalam keangkuhannya, kita menggembalikan tenaga ummah untuk lebuh raya ini. Dan dalam kes ini saya terima kasih jazakumullah kepada para seniman yang memberikan sokongan moral. Kalaupun anda tidak boleh memberikan sebiji batu, berikanlah kata-kata yang baik. Kalau anda tidak boleh bersama memberikan sedekah dan wakaf, berilah kata-kata yang memberangsangkan. Berikanlah kerjasama, jangan menjadi penghalang kepada lebuh raya ini. Dan jangan sekali-kali menjadi umat Nabi Nuh yang menentang
bahtera Nabi Nuh sehingga banjir sudah datang, dia tak nak naik lagi bahtera. Ini satu malapetaka. Nanti siap besok lebuh raya, dia tak nak guna lebuh raya, dia guna jalan biasa. Itu kita tak boleh buat apa. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.